Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azli Luqman bin Hishamuddin. Nombor kad matrik saya di 19312367. Video ini adalah penerangan untuk final pengenalan perniagaan. Saya akan menerangkan terlebih dahulu soalan pertama. Bincangkan ketiga-tiga konsep, iaitu konsep keperluan, kehendak dan permintaan, serta kaitkan dengan pemasaran serta contoh-contohnya. Okey. Konsep-konsep di dalam pemasaran. Dalam pemasaran terdapat beberapa elemen-elemen ataupun konsep-konsep asas yang kita fahami kerana ia saling berkaitan antara satu sama lain. Konsep yang paling asas sekali ialah konsep keperluan, diikuti dengan kehendak dan juga permintaan. Konsep yang selanjutnya akan saya terangkan selepas ini. Pertama sekali, elemen atau konsep di dalam pemasaran ialah keperluan. Keperluan merujuk kepada manusia yang terhasil secara semula jadi dalam diri manusia, tapi boleh dimurahi oleh aktiviti-aktiviti pemasaran. Keperluan juga memerlukan asas kehidupan manusia, dan ini meliputi keperluan fizikal seperti makanan, pakaian, keperluan sosial seperti kasih sayang, keperluan individu seperti ilmu pengetahuan, dan pencapaian hasrat diri seperti kemajuan diri dan juga kejayaan diri. Apa kena-mengena keperluan dan pemasaran? Keperluan manusia ini penting kepada pemasaran kerana ia dapat membantu pemasaran dalam mengenal pasti produk yang perlu ditawarkan dan diperlukan oleh pengguna. Jika keperluan tidak dapat dipenuhi, seorang itu akan berusaha untuk mendapatkan keperluan tersebut atau mengurangkannya. Sebagai yang sedia maklum bahawa firma, itu syarikat, mahu memaksimumkan keuntungan. Jadi, firma yang mengeluarkan produk atau perkhidmatan ini perlu bijak, lagi-lagi bahagian pemasaran. Kerana apa? Dengan menawarkan produk atau perkhidmatan ini, firma atau syarikat perniagaan itu dapat keuntungan daripada produk keperluan ini. Sebab apa saya kata begini? Ini kerana sebab individu mesti memerlukan produk ini untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Jadi, kita nampak di sini hubung kait yang rapat antara pemasaran dan keperluan. Contoh, keperluan ialah makanan, pakaian, tempat tinggal. Misalnya sebegini, Pak Samad mempunyai keluarga. Pak Samad perlu memberi pakaian kepada isteri dan anak-anaknya. Jadi, bahagian pemasaran akan menawarkan pakaian untuk keperluan keluarga Pak Samad. Oleh itu, pentingnya pemasaran untuk keperluan hidup. Itu untuk keperluan. Okey. Baik, saya akan masuk yang kedua. Yang kedua ialah konsep kedua ialah kehendak. Kehendak ini berbeza dengan keperluan. Kehendak adalah keinginan terhadap barang atau perkhidmatan untuk hidup dengan lebih selesa dan mewah daripada keadaan asal, serta dapat meningkatkan taraf hidup. Okey, baik. Ia terhasil daripada keperluan asas manusia dan terbentuk dari persekitaran budaya atau personaliti seorang melalui proses pembelajaran. Kehendak manusia hampir tiada hadnya, tetapi ia dibataskan melalui sumber yang dimiliki yang selalunya terhad. Okey, apa kaitan antara pemasaran dan kehendak? Okey, pemasaran yang mengeluarkan produk atau perkhidmatan kehendak ini kebiasaannya mempunyai daya tarikan yang menyebabkan
kehendak ini kebiasaan mempunyai daya tarikan yang menyebabkan pembeli menginginkan sesuatu. Okey, kebiasaannya barang kehendak ini lebih mahal berbanding barang keperluan. Okey, sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Seorang eksekutif jualan mungkin memerlukan kereta mahal seperti Honda untuk menjaga imej dan status sebagai pegawai berperangkat tinggi. Manakala seorang kerani jualan mungkin memadai dengan hanya menggunakan kereta Proton sahaja. Okey, kat sini di sini kita dah nampak bahawa personaliti individu tersebut memain peranan dalam bentuk kehendak seseorang. Oleh itu pemasaran akan menawarkan produk untuk dipasarkan. Contohnya dia akan keluarkan produk yang menarik minat. Contoh macam sekarang ni iPhone 12 Pro tu adalah dengan harga yang hampir cecah 5,000 ke atas. Oleh itu adalah kehendak. Sedangkan kita boleh membeli gadget dengan harga yang murah seperti nama yang lain. Okey. Baik. Konsep yang ketiga dalam pemasaran adalah permintaan. Okey. Kemahuan atau kesediaan seorang untuk memiliki atau membeli suatu barang atau perkhidmatan yang disertai dengan kemampuan untuk memilikinya. Apabila kita mempunyai sumber kewangan atau kuasa beli, kita akan berkehendak kepada pelbagai jenis produk yang ditawarkan di pasaran itu. Kehendak dapat ditukar kepada permintaan bila disokong oleh kemampuan untuk memiliki. Oleh itu, apabila seorang mempunyai kehendak serta kemampuan untuk membeli, kehendak akan bertukar menjadi permintaan. Atas permintaan yang banyak, maka pemasaran perlu mengeluarkan produk atas permintaan itu. Okey, bagi pemasaran perlu ambil tahu ini fokus kepada permintaan pengguna. Macam mana permintaan ni akan meningkat apabila satu produk tu harganya menurun. Tak kisahlah, contoh macam satu barang ni, saya bagi contoh seperti telefon. iPhone 12 harga dia dalam 5,500. So apabila satu syarikat tu menurunkan harga sedikit saja, dan di situ kita akan nampak permintaan daripada pengguna untuk mendapatkan sesuatu itu, mendapatkan telefon itu. Dan pemasaran juga perlu bijak bila jika mahu menaikkan harga. Contohnya kita mahu beli ayam. Ayam naik harga, naik sebanyak 50 sen. So permintaan akan berkurang. Itu hanya sebagai tambahan lah. Jadi kemahuan atau kesediaan seorang untuk memiliki atau membeli sesuatu barang atau perkhidmatan yang disertai dengan kemampuan untuk memilikinya, itu adalah permintaan. Itu saja untuk soalan yang pertama. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Andaikan anda ingin menjadi pengedar buku teks, melihat kepada potensi anda, berapa teman anda menawarkan diri untuk menjadi rakan kongsi perniagaan dan mencadangkan perniagaan anda didaftar sebagai syarikat perkongsian? Adakah anda bersetuju dengan cadangan tersebut atau tidak? Berikan justifikasi jawapan anda. Baik. Untuk soalan ini, adakah saya
seorang pengedar buku teks setuju untuk didaftarkan sebagai syarikat perkongsian. Baik, saya setuju untuk menjadi rakan kongsi perniagaan supaya perjalanan untuk melakukan proses tu lebih mudah jika kita ada bantuan-bantuan daripada rakan kongsi. Okay. Perkongsian ni kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Kalau kita bersetuju untuk bergabung tenaga bagi menjalankan perniagaan berasaskan syarikat yang disetujui bersama, perkongsian melalui perkongsian modal, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan, setiap rakan kongsi dapat digabungkan untuk mengembangkan perniagaan. Perniagaan perkongsian boleh ditubuh secara lisan atau bertulis. Perkongsian wujud tanpa perjanjian bertulis, takluk kepada peruntukan dalam Akta Perkongsian 1961. Okey. Jika saya memilih perkongsian, perniagaan perkongsian ni, okey, kita tahu kelebihan-kelebihan perkongsian. Pertama sekali, bukan saja rakan kongsi tu ada bahagian tugas-tugas mereka sendiri. Okey, saya akan menerangkan jenis rakan kongsi. Okey, yang pertama, rakan kongsi adalah rakan kongsi berhad, iaitu tugas dia adalah liability rakan kongsi ini terhad kepada jumlah modal yang dihulurkan sahaja dan tiada kuasa mengurusan serta dibenarkan untuk memeriksa rekod akaun perniagaan. Okey. Yang kedua adalah rakan kongsi lelap yang menanggung liability tidak terhad dan tidak aktif dalam pengurusan serta menyumbangkan modal saja. Okey, yang ketiga adalah rakan kongsi biasa, hanya menanggung liability tidak terhad dan berhak mengurus perniagaan. Seterusnya, rakan kongsi aktif. Okey, rakan kongsi aktif ini adalah menanggung liability tidak terhad dan aktif dalam pengurusan serta dibayar gaji secara bulanan. Okey, yang terakhir adalah rakan kongsi nominal. Nama digunakan sebagai rakan kongsi tanpa mengeluarkan modal dan perlu menanggung liability tidak terhad. Okey. Kat sini kita tahu jika saya mengambil saya bergabung dengan perkongsian, apa yang saya dapat adalah perjalanan untuk melakukan proses lebih mudah apabila dapat menggabungkan semua idea daripada rakan-rakan kongsi. Selain itu, dapat juga memperolehi modal yang besar berbanding jika saya membuka perniagaan sendirian. Seterusnya, setiap rakan kongsi mempunyai peranan masing-masing bagi memudahkan urusan pengedaran buku teks. So, apa yang saya telah terangkan tadi, kita dapat macam-macam jenis rakan kongsi. Iaitu kita tahu kat mana peranan masing-masing untuk bekerja bagi memudahkan pengedaran buku teks ini. Okey. Yang paling untung sekali apabila masuk untuk syarikat perkongsian ni adalah kita dapat berkongsi pengalaman. Okey, gabungan tenaga rakan kongsi menambah pengetahuan, keperluan dan pengalaman yang diperlukan perniagaan. Mungkin ada seorang rakan kongsi kita mempunyai pengalaman lebih dalam pengedaran buku dan telah mendapat
banyak untuk pengenalan buku tersebut lah. Okey, contoh aja, saya bagi contoh. Salah satu rakan kongsi boleh mengambil pesanan untuk buku teks. Selain itu, rakan kongsi yang lain siap untuk menyediakan buku teks yang diminta untuk diedarkan. Untuk rakan kongsi yang lain, dia boleh menjaga kewangan dan mengurus syarikat perkongsian ini. Oleh itu, urusan pengedaran buku teks akan berjalan dengan lancar. Itu saja penerangan untuk soalan nombor 2. Sekian, terima kasih.